Okay guys, what's up? Apa khabar semua? Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Byros TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. So, sebelum saya memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Faris atau dikenali sebagai Muhammad Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan stock market. Dan saya ingin memberi tahu kepada anda semua iaitu saya bukan sifu, saya juga bukan mentor, saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar ataupun saya tidak membuat mana-mana pemasaran untuk tarik orang join saya. So kepada anda semua, make sure jangan panggil saya sifu, saya bukan sifu. Tujuan saya muncul di media sosial ni adalah untuk memberi kesedaran tentang pentingnya ilmu, dan jangan kebanyakan bangsa saya lah banyak tertipu dengan skim cepat kaya kan, banyak lah macam-macam kan. So saya sebagai seorang yang sayangkan bangsa saya cuba untuk keluar di media sosial dan untuk memberi kesedaran kepada ramai lagi orang. Setiap hari ada je kes yang kena scam lah, apalah. Kalau sikit tak apa. Masalahnya diorang ni fikir nak letak duit, lepas tu goyang kaki. Itu masalahnya. Diorang tak nak belajar. Itu masalahnya orang kita ni. But it's okay. Kita cuba untuk capai mereka-mereka ni dengan secara organik. Saya saya tak ada buat mana-mana pemasaran berbayar. Okay guys. So how was your day guys? Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. So hari ni kita nak dengar beberapa celoteh dari Dendola. Tadi petang tadi saya berjumpa Dendola guys. Sebenarnya Dendola duduk bukan duduk dia orang intraday ni sebenarnya dekat Setia Alam. So saya nampak lah diorang tadi kan. Saya tegur diorang. So hari ni kita nak dengar Dendola sebelum kita memulakan. Uh, Sebenarnya ada beberapa setup yang dah jalan lah. Semalam seperti yang kita lihat, USD dah mengukuh dan kita boleh nampak beberapa pair USD yang lain ada yang drop. GU ada, GU drop, EU drop, gold ada fly sikit. So saya rasa kita boleh cari re-entry untuk gold lah, InsyaAllah. Tengok lah setup dia macam ni. So kita nak dengar apakah ulasan pasaran untuk hari ni. Let's go. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bersama Dan Dollar dalam Sembang Intraday. Okey, dekat Dan ni cuaca agak mendung, hujan dah turun. Jadi kita macam biasa kita nak sambung lagi ulasan pergerakan pasaran pada awal minggu ni nak tengok apa yang jadilah. Jadi pada sesi New York semalam kita lihat ada tanda-tanda awal untuk pengukuhan bagi matuan US dollar selepas bergerak lemah susulan keputusan mesyuarat FOMC pada minggu lepas. Jadi tumpuan semalam adalah kepada ucapan oleh pengurusi Federal Reserve iaitu Jerome Powell dalam event lah, satu acara persidangan ekonomi tahunan lah. Jadi pelabur-pelabur memberi tumpuan kepada ucapan Powell di mana kita lihat masih lagi hawkish, di mana dia bercakap lah berkenaan kenaikan kadar oleh Federal Reserve. Mungkin dijangkakan pasaran-pasaran menjangkakan kenaikan kadar akan berlaku lagi 6 kali lagi sepanjang tahun ni pada mesyuarat-mesyuarat berikutnya. Jadi masih lagi lah positif lah. Jadi Powell ada cakap berkenaan kestabilan harga sebab kadar inflasi tinggi tu kan, dengan pasaran buruh lagi. Jadi keseluruhannya kita nampak hawkish lah. Jadi nampaklah pada sesi New York semalam USD sedikit mengukuh
Jadi kita nak tengok apa yang jadi dekat pergerakan harga pada carta euro US dollar, sebabkan kita tengok USD sedikit mengukuh semalam. Pergerakan harga sebenarnya agak mendata sebenarnya pada biasalah di awal pembukaan pasaran awal minggu. Tapi penurunan harga pada carta euro US dollar bersambung pada sesi Asia pagi Selasa ni. Kita lihat dah berjaya turun di bawah para support 1.1 dolar. Jadi kita melihat isyarat awal untuk trend bearish harga pada carta euro US dollar ni mungkin akan diteruskan pada minggu ni. Dengan jangkaan penurunan harga boleh menuju semula ke zone support pada 1.08 dolar. Jika US dollar berjaya mengukuh lah. Kalau kita tengok bagi matuan euro pun ada tekanan juga dihadapi oleh euro disebabkan krisis geopolitik itulah, perang antara Rusia dengan Ukraine. Kerajaan Jerman katakan dan beri amaran lah bahawa susahlah nak kawal kestabilan ekonomi disebabkan sekatang oleh import minyak daripada Rusia. Jadi kita lihat tekanan oleh euro mungkin akan mendorong jugalah penurunan harga pada carta euro US dollar. Tapi sebaliknya, kalau berlaku kenaikan harga semula, kita jangkakan paras ketinggian pada minggu lepas sekitar zone 1.113 dolar akan diuji semula. Sebelum kenaikan lebih tinggi akan menuju paras tumpuan pada 1.12 dolar. Okey, beralih pada carta GBP USD pound dollar, pergerakan harga masih lagi mendata. Kita lihat di awal minggu kenaikan harga berlaku tapi masih lagi terhalang oleh zone resistance 1.32 dolar daripada minggu lepas lagi zone resistance tu diuji tapi tak berjaya ditembusi. Kita lihat kenaikan harga sekitar 70 ke 80 pip semalam tapi tak berjaya juga nak tembus resisten tu. Tapi sebab kita lihat sebaliknya, harga membuat penurunan semula bersambung sehingga sesi Asia pagi Selasa ni. Jadi kalau penurunan harga berlaku, untuk penurunan lebih rendah lah, kita jangka support adalah pada 1.31 dolar. Sebelum penurunan yang diteruskan lebih rendah, mungkin akan menuju semula zone support pada 1.3 dolar. Sebaliknya, jika pound berjaya mengukuh berbanding USD, kita jangkakan resisten pada 1.32 dolar ni diharapkan berjaya ditembusi lah sebelum harga memberi isyarat untuk meneruskan trend bullish untuk kenaikan lebih tinggi menuju sasaran seterusnya pada 1.33 dolar. Jadi itulah jangkaan untuk pergerakan harga. Jadi kita nak pantau lagi lah macam mana perkembangan krisis geopolitik antara Rusia dengan Ukraine dan beberapa data-data ekonomi utama. Sebab di penghujung minggu ni kita akan beri tumpuan kepada data-data sektor ekonomi, pembuatan dan perkhidmatan lah. Jadi di penghujung minggu ni mungkin kita jangkakan pergerakan harga akan lebih rancak lah. Jadi macam biasa, kawal risiko masing-masing. Itu saja dulu ulasan pergerakan pasaran. Terima kasih dengarkan Sembang Intraday dan jangan lupa untuk baca Intraday baru trade. Assalamualaikum. Okay guys, so seperti yang kita faham, kita boleh lihat lah dekat dollar index sekarang ni memang dah naik. Ni semalam kita ada buat analisa tentang kenaikan dollar index ni. Dia melalui apa orang panggil wave theory kita panggil. Semalam kita ada buat ni. Korang boleh lihat kat sini, memang pasaran memang react bullish. So kita nak mencari setup guys hari ni. Kita nak cari setup untuk beberapa pair USD. First kali kita akan tengok dekat EU. Okay, EU pun dah drop. Kita nak tengok ada tak beberapa candle yang menyokong pergerakan ini. Okay, so bila kita tengok overall dia, kita lukis sikit sebagai apa, ni melalui wave theory lah. Okay, so ini adalah satu impulsif dan ini satu pattern correction. Okay, jika price naik lagi area sini, saya rasa baru saya nak sell lah. Tapi ni kat daily lah, lambat lagi. Tapi dia dah drop lah dulu. Dia dah drop banyak lah pun. So cari dekat time frame kecil lah. Okay, kita kasih clear dulu. Kasih
biar tak senak mata saya memandang. Ya Allah. Okay, so ini adalah satu kenaikan yang bersifat sementara. Possible dia akan naik sekejap dekat area sini. So dia turun sampai sini, mungkin dia akan naik sampai sini lah. So saya menunggu di kawasan mana? We going for short EU. EU dekat area sini lah. Area sini lah. Okay, 30 pips lah So EU kita target untuk short. Dan TP kita lebih kurang 60 pips. Okay, so kita mencari setup lah. Mencari setup pula. Kita nak cari entry lah. 25 lah, 28, 26. Okay lah ni. Okay. Okay, so kita tunggu dekat kawasan situ. Kita kasih tanda dia sikit supaya tepat lah tamat. Kita tak mencari zero float lah guys. Susah nak zero float ni kan. Tak payah zero float lah. Kalau ada floating sikit pun tak apa. Yang penting jangan kena stop loss dah lah. Okay, so kita dah ada satu setup untuk EU. Sebabkan apa, dollar index mengukuh, so kita boleh anggap yang EU dan GU akan drop. Okay, seterusnya GU. Okay, GU tengah tinggi sekarang. Tengok graph H4. Okay, so dia dah kat kawasan yang sepatutnya. Boleh nak masuk EGU. Dah boleh masuk insyaAllah. So tiada higher high yang berjaya dilakukan. Kita boleh lihat dekat sini. Tiada higher high yang berjaya dilakukan. Price masih tak lepas lagi kawasan tu. So kita pula, saya mengambil keputusan untuk short GU di sini. Tak jauh pun. Kita ambil tipis tu. Dan SL kita lebih kurang 30 pips. Okay, so 84 pips kita target untuk TP dekat area situ. Siapa pula ni? Okay, so kita teruskan. Kita mencari, kita dah jumpa dua setup. Reason dia sebab satu, apa, sekejap lagi saya ulas lah kita cari dulu. So kita teruskan dengan gold. Gold kita target untuk buy. So ini adalah kawasan-kawasan dia lah. Mencari di sini. Sinilah. Okay. So kita mencari ada tak satu tanda-tanda. Wow, dia dah buat saya confused. So H4 dia dah form satu bearish engulfing. Tapi dekat apa, dollar index dia pacak. Ini semua manipulation lah guys. Ini semua manipulation. Okay, so saya mengambil keputusan untuk buy juga. Kita tunggu dekat kawasan
We going for long position. Tak jauh pun. Lebih kurang 200 pips dah lah Nak instant pun boleh ni. Tapi hati-hati lah. Kalau instant tu hati-hati Jangan sampai SL, jangan sampai tak taruh SL. So saya menunggu dekat sini. Reason dia yang seperti yang kejap lagi saya akan ulas reason dia satu-satu. Okay, so kita target 50 pips dah. 50 pips untuk SL. Sebab ni goal pergerakan dia agak kasar sikit. So kita nak target buy untuk goal. Okay, so itu saja setup untuk hari ini. Okay, so reason kenapa saya sell di EU dan GU, kita tengok balik. Okay, reason dia adalah dia still dalam downtrend dan dia ada satu setup. Kita tengok dekat sini. Tengok tu apa namanya, sekejap. Ni dia panggil apa, support become resistant. Okay, itu dari segi teknikal lah. So dari segi fundamental, kita boleh nampak yang dollar index sedang mengukuh sekarang ni dan disokong oleh kenyataan Jerome Powell tadi, yang seperti yang Dan Dollar cakap tadi. So saya mengambil keputusan untuk sell EU dan GU. So reason saya sell dekat situ sini adalah kawasan resistant. Okay, so sini adalah kawasan resistant yang belum price tak berjaya lagi untuk tembus kawasan tu. Dan dipanggil apa, kat sini ada satu solid bearish engulfing yang masih lagi tak lepas. So saya boleh jangkakan yang dia akan naik sikit dan teruskan penurunan dia ke bawah. Okay, simple je untuk EU dan GU. Simple. Kalau tak dapat, habis lah, SL je. Tak SL, TP. Okay, TP tak besar pun, TP 84 pips je. Okay, dekat EU TP lebih kurang 60 pips, cukup lah Okay, EU dia nampak besar lah, tapi SL 30 pip okay lah tu. Okay, so kita target buy untuk gold, dan kita mengharapkan dia turun sikit lagi lah. Ni dipanggil teknik harapan. Okay. Okay, so itu saja. Semoga setup pada minggu ini akan berjalan dengan lancar. Itu sajalah. So make sure korang gabungkan dengan analisa korang. Jangan tiru bulat-bulat. Okay, so ini hanyalah sebagai refer lah untuk korang tengok. Mana tahu kan kadang ada yang nak cari-cari orang punya mapping apa semua kan, reason. Saya ada reason saya sendiri, orang lain ada cara-cara dia sendiri. Okay, so itu saja dari saya, Muhammad Faris. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari esok hari, insyaAllah.